Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam buah bicara pada hari ini bersama seorang ahli panel iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Fakri Zakri yang merupakan seorang pensyarah di Jabatan Seni Bina Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM. Serta dua orang sahabat saya tu Muhammad Arif dan Nur Hayati yang akan bersama-sama dalam berbicara berkaitan dengan topik kesan pembangunan ke atas kelestarian alam sekitar. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan sahabat saya Nur Hayati untuk memperkenalkan sedikit biodata tentang panel kita. Dipersilakan Nur Hayati. Okey, terima kasih Hafizah. Profesor Madya Dr. Muhammad Fakri Zakri merupakan seorang pensyarah di Jabatan Seni Bina Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina di Universiti Putra Malaysia UPM. Beliau memiliki ijazah Bachelor Seni Bina dari University of Manchester, England pada tahun 1996. Beliau juga memperolehi ijazah kedoktoran dari University College London pada tahun 2008. Beliau banyak menjalankan penyelidikan dalam bidang bangunan hijau dan juga merupakan seorang fasilitator Green Building Index dan sekarang beliau memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Seni Bina di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah, berdasarkan latar belakang panel kita ini, beliau bukan cacalah orang juga dalam Jabatan Seni Bina di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. Baiklah doktor, kita teruskan dengan topik utama kita pada hari ini tentang pembangunan ke atas kelestarian alam sekitar. Apa yang kita tahu, pembangunan merupakan satu transformasi dari satu tahap ke tahap yang lain yang dapat memperkayakan kehidupan manusia supaya ia lebih baik dan mempunyai kepelbagaian dalam aspek seperti budaya, masyarakat, rasional dan lain-lain. Kelestarian ialah sebagai satu usaha untuk menceritakan tentang keseimbangan yang diperlukan antara pertumbuhan ekonomi dan keabadian persekitaran semula jadi. Okey, untuk doktor, soalannya apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Baik, terima kasih Pengerusi Majlis. Terima kasih kumpulan ni kerana menjemput saya pada pagi ini. Baiklah, secara ringkasnya kalau kita kata pembangunan lestari ini dalam bahasa Inggerisnya sustainable development ataupun kadang-kadang kita sebut pembangunan mapan. Pembangunan mapan ni ada idea sebenarnya diwujudkan apabila kita sedar bahawa dunia kita ni sebenarnya limited dari segi sumber dan juga dari segi kemampuan menampung bahan pencemaran yang kita hasilkan daripada kehidupan kita. Jadi pembangunan lestari ni atau pembangunan hijau ni kadang-kadang kita tersilap kita kata ni kita dengan tanam banyak pokok lebih hijau maka itulah pembangunan lestari. Sebenarnya itu hanya sebahagian daripada pembangunan lestari. Pembangunan lestari ataupun sustainable development ni dari segi technical definitionnya adalah kita memenuhi kehendak ataupun keperluan kehidupan kita tanpa kita mengganggu gugat ataupun mengancam kemampuan untuk generasi akan datang menikmati benda yang sama. Menikmati sumber alam, menikmati kehidupan yang sihat dan selamat. So maksudnya hari ini kita tak boleh gunakan semua sumber kat dunia ni semata-mata untuk kita, nanti anak cucu kita tak dapat. Kita gunakan semua pokok, semua air, semua bahan galian dan sebagainya dan dalam masa yang sama kita mencemarkan alam sekitar. Jadi pembangunan mapan ni cuba mencegah ataupun memastikan cara hidup kita ni mapan, lestari. Jadi itu dari segi definisi teknikal dia lah. Okey doktor, okey. Berdasarkan definisi yang doktor bagi itu, satu lagi saya nak tanya kepada doktor, apakah yang punca-punca yang mengakibatkan kelestarian alam sekitar ni musnah? Okey, puncanya banyak ya sebenarnya kalau kita tengok dari segi yang paling ringkas sekali lah. Bila kita hidup kat dunia ni, pertama sekali kita akan menghasilkan bahan buangan dari segi sampah dan juga dari segi apabila kita menggunakan tenaga kita akan mencemarkan alam sekitar. Jadi ini perkara-perkara yang menyebabkan kehidupan kita tak sustainable ataupun tak lestari. Apabila dunia tercemar, tentunya kita akan mengalami global warming dan kesannya pun kita dah lihat hari ini. Apabila udara semakin panas akibat dari pelepasan karbon dioksida, cuaca berubah.
dunia jadi semakin panas, cuaca pun jadi tak menentu, ada berlaku taufan bukan pada waktunya, berlaku kecairan ais di kutub utara dan kutub selatan yang menyebabkan peningkatan air laut. Jadi semua perkara ini akan berlaku sekiranya kita tidak mengambil kira ataupun cakna terhadap isu-isu alam sekitar ni. Dan juga dari segi resource, dari segi sumber. Kalau kita gunakan, sekarang ni kita punya tamadun dunia boleh dikatakan sangat bersandar ataupun memerlukan menggunakan fossil fuel atau kita panggil bahan api fosil, minyak, gas, arang batu dan sebagainya untuk kita punya kenderaan, untuk kita punya bekalan electricity. Jadi kalau sumber ni habis, apa akan jadi pada tamadun kita? Kita akan bayangkan kita punya bandar pun sekarang ni, I think 90% kita menggunakan fossil fuel. Bekalan listrik kita datang daripada penjana kuasa yang menggunakan arang batu ataupun minyak. Sekiranya bahan ni habis, kita punya bandar, kita punya tamadun boleh lumpuh. Sekiranya kita tidak berhati-hati dengan sumber yang ada. Jadi sebab itulah pentingnya kita memberi perhatian kepada isu-isu pembangunan lestari. Baiklah Doktor, berdasarkan dengan topik yang kita bincangkan Doktor, iaitu kesan terhadap pembangunan ya. Kat sini saya lebih tertarik untuk bertanyakan soalan mengenai kesannya terhadap yang pertamanya flora dan fauna, cuaca dan juga rasuah. Daripada 3 sudut tu Doktor, boleh tak Doktor terangkan secara ringkas dari sudut flora dan fauna tu bagaimana dengan dia punya tumbuh-tumbuhan, haiwan, dia punya tempat tinggal, habitat tu, adakah dia akan macam mengganggu ataupun memberikan kesan yang tidak baik kepada alam sekitar. Juga dari segi cuaca, bagaimana pula dengan kepanasan global, dari sudut rasuah pula, apakah kepentingan di sesuatu tempat tanpa menghiraukan kesannya terhadap alam sekitar? Boleh tak Doktor terangkan sedikit? Ada 3 flora fauna, yang kedua tadi apa? Cuaca yang dan juga keempat rasuah. Ya, Rasuah adakah ada kaitan ke rasuah ni kan? Ini rasuah ni sebenarnya dia cerita yang sangat besar. Kalau saya nak ceritakan dalam konteks sustainability ni, nanti dia punya jalan dia panjang. Tapi mungkin saya boleh sentuh 2 perkara yang pertama tu lah. Flora dan fauna ni bermakna lingkungan kehidupan yang merangkumi tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Dan kita tahu dari segi kesan secara direct, bila kita buat pembangunan, kita akan membuka hutan, membuka tanah baru kerana penduduk semakin bertambah. Dan bukan itu saja, bukan untuk penempatan saja, bahkan kita juga mengeluarkan hasil. Kita perlukan hasil dari segi bahan api, dari segi kita juga perlukan hasil dari segi bahan-bahan untuk membina bangunan dan sebagainya. Jadi apabila kita memerlukan hasil yang banyak ni, kita akan mengambil alam semula jadi. Kita akan tebang hutan, kita akan bersihkan ladang. Jadi kesannya secara direct kita boleh nampak di situ kehidupan haiwan yang ada pada sesuatu ekosistem tu akan directly terancam. Of course lah, kita bila buka penempatan yang baru ke hutan, haiwan ni semua nak pergi ke mana? They have to go somewhere. Ataupun sekiranya mereka tak dapat tempat yang baru dan mereka akan pupus. Jadi ini sesuatu yang bertentangan lah dengan kita punya, even orang Islam sendiri, kita ni sebagai khalifah muka bumi, kita sepatutnya menjaga benda-benda tu. Jadi dari segi flora dan fauna itu yang secara direct. Kemudian secara indirect, apabila cuaca berubah, maka kehidupan semula jadi pun akan berubah. Kalau dulu ada haiwan contohnya kalau dulu ada haiwan yang ataupun tumbuh-tumbuhan yang bergantung pada hujan yang banyak. Apabila cuaca berubah, hujan semakin berkurang. Ataupun ada tempat yang hujan semakin bertambah. Jadi tumbuh-tumbuhan yang sedia ada kat situ tidak boleh terus hidup. Dia akan sama ada pupus ataupun diganti tumbuhan lain. Jadi apabila perubahan sebegini, spesies yang ada di situ sendiri akan terjejas. Dan juga ada kajian yang mengatakan apabila ada setengah-setengah tempat cuaca yang makin panas, dulu contohnya di kawasan tu tak ada nyamuk. Nyamuk ni dia tak boleh hidup sangat dalam cuaca sejuk.
tiba-tiba di satu kawasan tu dulunya tak ada nyamuk, dah ada nyamuk kerana cuaca yang panas, dan ini menimbulkan masalah juga. Jadi kesan flora dan fauna tu secara direct apabila kita menebang hutan, meneroka penempatan semula jadi, itu kesan secara direct, pembangunan kita tidak dikawal. Dan secara indirect apabila cuaca berubah, kita kena tahu juga kenapa cuaca berubah. Cuaca berubah kerana macam saya kata tadi, kita gunakan bahan api fosil untuk dunia pembangunan. Pertama sekali yang kita nampak direct adalah bila kita menggunakan kenderaan, naik kereta, lori, kapal terbang dan sebagainya. Yang ini semua menggunakan bahan api fosil, dan apabila kita bakar, karbon dioksida terlepas ke udara. Dan juga barang-barang yang kita guna, kilang-kilang yang ada sekarang ni untuk menampung kehidupan kita menggunakan bahan api fosil. Bila dia pakai elektrik pun menggunakan bahan api fosil. Kita buka elektrik kat sini sebenarnya melepaskan karbon dioksida. Ini ramai orang tak tahu. Apabila kita buka lampu ataupun aircon, sebenarnya yang bekerja adalah pelan jana kuasa di beberapa tempat negara ni. Dan kebanyakan yang majoritinya adalah pelan jana kuasa ni menggunakan bahan api, digunakan enjin diesel ataupun petrol untuk menghasilkan elektrisiti. Yang menggunakan hidroelektrik macam empangan dan sebagainya adalah sedikit. Jadi sebenarnya apabila kita gunakan elektrik berlebihan di dalam bangunan dalam bandar kita pun dia menghasilkan karbon dioksida. Jadi kesan karbon dioksida ni sebenarnya dia merupakan satu gas yang kita panggil greenhouse gas. Dia gas yang menyebabkan fenomena rumah hijau. Dia jadi macam kaca untuk muka bumi ni. Bila kaca, dibayangkan kita letak kereta bawah matahari panas kan. Kita biarkan sejam. Apa jadi pada suhu dalam kereta tu? Sangat-sangat panas. Sebab kaca ni dia punya ciri-ciri dia membenarkan haba masuk tapi dia tak membenarkan haba keluar. Jadi apabila banyak karbon dioksida dalam atmosfera kita ni, dia macam kaca yang merangkap haba untuk bumi ni. Kalau dulu kandungan karbon dioksida rendah, haba yang masuk dengan haba yang keluar daripada dunia kita ni sama banyak. Okay? Tapi apabila karbon dioksida makin tebal dalam atmosfera kita, haba yang masuk lagi banyak daripada haba yang keluar. Jadi over the years people see that kita punya suhu meningkat. Ini yang menyebabkan perubahan cuaca dan sebagainya. Jadi itulah dari segi cuaca, flora dan fauna ni adalah kesan direct daripada pembangunan. Sebab tu kita sekarang ni ramai yang mengatakan pembangunan perlu hijau. Apa maksudnya perlu hijau? Supaya kita tidak berlebihan dan kita dapat menampung kesan perubahan cuaca, kita dapat mengekalkan spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Itu kaitan dia antara pembangunan lestari dengan pembangunan hijau. Tentang rasuah ni saya susah sikit lah nak komen ni. Kalau nak komen mungkin dari segi yang kita boleh tengok dari segi contohnya dari segi macam pembalakan haram tu. Okey. Sebenarnya rasuah ni dia mengancam pembangunan lestari dari segi dia menjadi lubang yang untuk aktiviti yang mencemar alam sekitar ni lolos. Kita di dunia ni dan setiap negara makin lama makin banyak undang-undang yang cuba memelihara alam sekitar. Tapi akan sentiasa ada pihak yang cuba untuk mendapat keuntungan yang lebih yang akan melanggar undang-undang ini. Jadi pelanggaran undang-undang ni biasanya berlaku melalui rasuah. Kalau rasuah tak ada, susah sikit pelanggaran undang-undang ni untuk berlaku. Jadi kalau rasuah berleluasa, kita akan lihat pembangunan haram, kilang yang mencemarkan alam sekitar, kilang yang tidak beroperasi mengikut prinsip-prinsip hijau dan sebagainya. Jadi rasuah ni adalah faktor sosial lah yang sebenarnya patut dibendung untuk memelihara alam sekitar. Jadi itu pandangan saya lah. Saya rasa macam soalan yang saya nak aju ni dah ada jawapan, tapi mana tu doktor boleh terangkan lagi pasal sekiranya seseorang individu mengabaikan aspek penjagaan alam sekitar, apa kesan? Oh, okey. Baik, secara mudah lah, kita ni sebenarnya hidup dalam lingkungan alam sekitar. Kita sebenarnya bergantung pada oksigen kita dibuat oleh pokok-pokok, makanan kita datang daripada sumber semula jadi. Bila kita tidak menjaga alam sekitar ni, sebenarnya kita mengancam diri kita sendiri. Apabila pokok ditebang, apabila sumber asli ni kita tak jaga, kita sebenarnya mengancam kita punya kelangsungan hidup sendiri dari segi makanan, dari segi sumber untuk kita terus beroperasi sebagai satu tamadun. Jadi dia bukan saja penting tapi sangat-sangat wajiblah untuk kita menjaga alam sekitar ni. Kita
soalan ni soalan bunyi kata apa akan jadi kalau kita tak makan? Kita matilah kan? Sama juga bila kita tak menjaga alam sekitar, kita sebenarnya mengancam diri kita sendiri sebab kita punya kelangsungan hidup ni bergantung pada alam sekitar. Oksigen, sumber makanan, sumber asli dan sebagainya, ini semua alam sekitar. Kalau laut kita dah semakin panas dan berlaku perubahan ekosistem menyebabkan ikan tak boleh hidup, apa akan jadi? Kita punya sumber makanan akan terancam. Ya. Apabila hujan tak menentu, kita punya sumber makanan daging yang datang daripada lembu ataupun kambing yang makan rumput, terjadi kemarau. Tak akan ada makanan protein. Betul tak? Dan apabila alam semula jadi kita ni, kemampuan dia untuk menghasilkan oksigen tidak dapat menandingi dari segi kecepatan kita menghasilkan karbon dioksida. Apa akan jadi? Kita tak boleh bernafas. Jadi kepentingannya sangatlah penting. Dia bukan satu perkara yang kita kata sunat, tapi perkara yang wajib untuk kita memerhatikan alam sekitar kita. Doktor, boleh saya tanya sikit satu lagi tak? Ya, silakan. Apa usaha yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam penjagaan alam sekitar ni? Okey, usaha-usaha ni sangat banyak sebenarnya. Dari segi peringkat antarabangsa dah ada satu persetujuan di kalangan negara-negara di seluruh dunia ni. Kita bermula dengan Rio Declaration tahun 70-an, kemudian kita ada Kyoto Protocol yang cuba menggalakkan semua ataupun mewajibkan semua negara mematuhi kadar pelepasan karbon dioksida ni. Kita fokus pada karbon dioksida sebab karbon dioksida ni adalah indikator, indikator kepada berapa banyaknya kita gunakan sumber kat dunia ni. Lagi banyak karbon dioksida kita keluarkan, maksudnya kita gunakan sumber lagi cepat. Jadi undang-undang antarabangsa ni cuba meletakkan had setakat mana karbon dioksida dihasilkan oleh satu-satu negara. Cumanya deklarasi antarabangsa ni biasanya dia tidak binding. Ada negara-negara yang tak nak patuh. Contohnya Amerika sendiri yang menghasilkan bahan pencemaran yang sangat banyak, tak mahu patuh kepada protokol ni sebab ekonomi mereka bergantung pada penggunaan karbon dioksida yang banyak. Mereka banyak kilang, kereta dia orang besar-besar, cara hidup dia orang mewah. Ada kajian yang menunjukkan sekiranya seluruh penduduk dunia hari ini dapat mencapai taraf ekonomi berusaha mencapai taraf ekonomi ataupun cara hidup satu orang Amerika, maksudnya orang di India yang miskin sekarang ni yang berapa bilion tu dia akan hidup style orang Amerika. Sebenarnya kita perlukan 5 buah dunia untuk menampung kehidupan macam tu. Dunia ada sekarang tak cukup. Jadi sebab itulah kita sekarang ni cuba mengatakan pada setiap orang kita tak boleh hidup cara macam ni, melainkan kita kena fikir macam mana impact kita pada alam sekitar ni dikawal. Dan ekonomi dunia ni semakin meningkat dan kita lihat China semakin taraf ekonomi semakin meningkat dan tak dapat dinafikan apabila ekonomi meningkat, kadar pelepasan karbon dioksida kepada udaranya turut meningkat. Ini sesuatu yang membimbangkan. Baik, dari segi negara kita sendiri, kita antara negara yang patuhlah pada deklarasi antarabangsa ni. Kita cuba memenuhi kadar pelepasan alam sekitar dan sebagainya. Selain dari itu, undang-undang pemeliharaan alam sekitar tentang aktiviti pembukaan hutan, aktiviti pembakaran. Kita ada undang-undang yang menjaga sumber air supaya tak tercemar, dan tapi kita tahulah sebagaimana yang kita tengok masih ramai yang lolos yang secara haram melanggar undang-undang ini ataupun secara rasuah. Selain dari itu, kita juga lihat aspek pembangunan lestari ni ataupun pembangunan mapan ni, dia banyak aspek. Dia bukan setakat alam semula jadi. Kalau dalam bidang saya dari segi industri bangunan sendiri, kita ada yang usaha untuk melestarikan atau menghijaukan bangunan itu sendiri. Kita panggil indeks pembangunan hijau. Ataupun sebenarnya di negara luar banyak dah indeks-indeks ini yang mengukur tahap kelestarian ataupun tahap penghijauan suatu bangunan. Apa yang diukur ialah dia mengukur sama ada bangunan itu gunakan banyak tenaga atau tidak, sumber-sumber yang digunakan itu merosakkan alam sekitar ke tidak, dia menyebabkan masalah sosial ke tidak. Jadi antara undang-undang yang bukan undang lah setakat ni, perkara ni semua dilakukan secara sukarela
oleh pemilik-pemilik pembangunan yang mahukan pembangunan mereka bertaraf hijau. Jadi ada sistem ataupun kita panggil rating system, benchmarking system yang memberi label sama ada bangunan itu hijau ataupun tidak. Jadi lebih banyak pihak yang cuba patuh pada saranan ataupun rating tool ini, lebih banyak, lebih hijau lah ataupun lebih mapan lah pembangunan kita. Selain itu dari dalam bidang pembuatan, kita pun ada usaha-usaha untuk menghijaukan maksudnya melestarikan produk-produk kita. Kalau kita tengok contoh sekarang ni, banyak alat-alat elektrik yang mempunyai rating 5 star, 3 star dan sebagainya. Lagi banyak star, lagi hijau, maksudnya dia lagi menjimatkan tenaga. Jadi dari segi perundangan tu memang ada. Cuma masyarakat kita mungkin belum sedar lagi tentang kepentingan ni. Kepentingan peribadi bagi setiap rakyat untuk cuba mematuhi ataupun memberi sokongan kepada usaha melestarikan ni sangat-sangat penting. Bukan semua benda kita boleh undang-undangkan. Dari segi contohnya kita tak boleh nak kata anda kalau siapa membazir air dia akan dipenjara. Tak, orang nak membazir, dia membazir juga kan. Kalau dia ada duit dia bayar kan. Dia banyak, dia nak bayar elektrik dia bayar lah. 1,000, 2,000 sebulan pun dia bayar. Tapi kesannya apabila ada sikap yang begitu, semua orang yang akan merana lah nanti di suatu masa nanti. Dan kesannya pun kita dah lihat sekarang ni ada tempat-tempat yang memang terjejas akibat perubahan cuaca dan sebagainya. Ya. Okey doktor. Okey. Hari Okey doktor. Ada. Lawan. Okey doktor. Tak ada tak langkah-langkah ataupun cara yang kita boleh ambil untuk bagi mencapai matlamat pembangunan lestari ni doktor? Oh, caranya sangat banyak lah. Dari segi negara, contohnya kita tadi ada undang-undang, ada ataupun ada benchmark yang kita cuba capai. Dari segi industri, ada dia punya label dan rating yang kita boleh cuba ataupun undang kita boleh cuba tekankan. Tapi bagi saya yang paling penting sekali adalah kesedaran kita setiap orang sebagai penghuni muka bumi ni. Saya bagi satu contoh lah. Dalam bangunan, cara-cara untuk menjimatkan tenaga ni sangat banyak. Kita boleh gunakan mentol yang jimat tenaga, kita boleh gunakan cahaya siang, cara kita rekod untuk bangunan tu supaya orang tak perlu buka lampu dalam bangunan tu, dia buka tingkap je. Tapi itulah yang paling penting, teknologi ni semua ada. Kita boleh gunakan tenaga solar. Baru nak tanya yang tu. Tenaga solar ni sebenarnya adalah dalam golongan tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya tenaga yang boleh diperbaharui ni, renewable energy ni adalah tenaga yang dihasilkan tanpa menghasilkan karbon dioksida. Yang saya sebut tadi bahan api fosil ni, sekarang ni kita gunakan 90% untuk tenaga elektrik kita, untuk tamadun kita. Kita pakai fossil fuel yang bila kita guna, dia akan melepaskan karbon dioksida. Tapi tenaga boleh diperbaharui ini adalah tenaga yang dihasilkan tanpa menghasilkan karbon dioksida. Contohnya tenaga suria, fotovoltaik, kita gunakan cahaya matahari secara direct. Lagi satu contoh, kita gunakan wind turbine, tenaga angin. Kita tengok program negara-negara maju, dia ada kipas-kipas besar yang macam 10-20 tingkatnya bangunan, dan kipasnya sangat besar, dia menghasilkan tenaga dengan angin. Kemudian kita ada hidroelektrik. Ini pun sebenarnya merupakan tenaga yang tidak secara direct menghasilkan karbon dioksida. Tapi tenaga hidroelektrik ini dia ada dia punya argument dia jugalah. Kalau kita menghasilkan tasik untuk menghasilkan loji hidroelektrik itu, kita menenggelamkan sebilangan besar hutan pun dia akan membebaskan, menyebabkan karbon dioksida lepas juga. Jadi dia sangat delicate. So itu dari segi tenaga. Kemudian dari segi teknologi lain, on the other side, kita boleh berusaha untuk menjimatkan tenaga yang kita gunakan. Kalau dulu kita punya kenderaan tak mematuhi rating ataupun rating piawai alam sekitar, sekarang ni banyak kereta yang dikeluarkan semakin menjimatkan tenaga. Satu, kita gunakan tenaga yang tidak menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua, kita gunakan teknologi yang menggunakan kurang karbon dioksida. Kalau kita tengok kita punya komputer pun sekarang ni dah semakin nipis. Kalau dulu mungkin masa zaman saya kita punya komputer, kita tahulah sangat besar, Paling boleh mati.
Nak baling pun tak larat, besar. Kan? Lama makin nipis, makin lama makin nipis. Jadi dia semakin menjimatkan tenaga lah. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah kesedaran individu itu sendiri. Apabila kita jimatkan tenaga ni, manusia ni dia punya kepelikan dia sendiri. Contohnya kalau dia beli satu kereta yang jimat tenaga, katalah satu bulan biasanya dia pakai minyak dalam RM300 kan. Tapi dia beli kereta yang jimat tenaga, dia jimatkan jadi RM200. Tapi bila dia dah jimat, dia kata dia ada RM100 lebih ni. Dia boleh jalan tempat lain. Eventually dia akan belanjakan juga penjimatan tu untuk memenuhi kehendak dia. Kalau dulu dia tak perlu pergi merayau sana merayau sini, bila dia dah jimat dia akan gunakan duit tu untuk top up balik apa yang dia jimat tu. Panjang langkah lah, orang bagi panjang langkah lah. Jadi bagi saya kesedaran individu itu sendiri sangat penting. Saya bagi contoh dalam bidang saya ni lah. Salah satu cara untuk menjimatkan cahaya, menjimatkan tenaga ialah kita jimatkan penggunaan elektrik. Kita pakai sensor dan sebagainya. Kita pakai yang jimat tenaga. Jadi tapi perangai kita, bila kita tak peduli benda-benda ni, bila kita gunakan teknologi ni, kita ada cara-cara yang kita perlu pastikan. Contohnya, kalau kita tak guna, kita tutup lampu. Kalau kita nak gunakan cahaya matahari, jangan pasang langsir. Pastikan tak panas lah ruang tu. Tapi tindakan-tindakan individu ni kalau kita tak perhatikan, dia tak memberi kesan. Jadi ada studi yang menunjukkan sebuah bangunan tu, dia tak invest on new technology untuk jimat tenaga. Cuma dia invest on kesedaran. Dia bagi macam ceramah ataupun latihan tentang kesedaran menjimatkan tenaga. Dapati ada satu kes tu, dia tak invest pun dengan teknologi baru yang jimat tenaga, tapi dia beri kesedaran. Dapati bangunan tu dapat menjimatkan tenaga sehingga 30 ke 40% apabila kesedaran orang tu berubah. Sedangkan bangunan yang invest dengan teknologi baru ni, dia mungkin boleh jimat dalam 10 atau 20%. Tapi perangai manusia ni lebih penting untuk kita kita perhatikan. Kita tak kita kata bernafsu besar lah untuk menggunakan tenaga. Contohnya orang yang sedar tentang alam sekitar ni, dia tak akan pergi bercuti dengan naik kapal terbang, sebab naik kapal terbang ni menggunakan melepaskan karbon dioksida yang sangat banyak. So dia akan bercuti dalam negeri ataupun dia pergi naik motor ke, naik kereta ke negara jiran tu. Percutian luar negara ni adalah satu benda yang sangat banyak memberi kesan kepada alam sekitar. Ada satu conference di mana saya tak ingat, penceramah tu dia dijemput untuk memberi ceramah tentang pembangunan penjagaan alam sekitar. Jadi dia masa ceramah tu dia beritahu lah, dia kata awak jemput saya datang dari luar negara bagi ceramah ni. Saya selama setahun ni saya dah menjimatkan tenaga saya, rumah saya jaga supaya tidak mazil elektrik. Saya pergi kerja naik basikal, saya gunakan bahan-bahan yang jimat tenaga tu. Dalam setahun tu saya dah save, kurangkan pelepasan karbon dioksida sebanyak ni. Tapi bila awak jemput saya datang ke negara ni naik kapal terbang, dengan satu perjalanan kapal terbang tersebut, karbon dioksida yang dilepaskan untuk mengangkat saya ni telah menghapuskan semua penjimatan yang saya buat. Jadi sebenarnya it's a matter of choice. Kita punya pilihan tu sendiri. Apa benda yang kita beli, apa perbuatan yang kita buat, aktiviti yang kita lakukan. Jadi saya rasa kesedaran kerohanian seseorang tu sendiri, bila kita sedar tentang peranan kita dekat dunia ni dan juga nafsu kita ni, sebenarnya kita boleh kawal untuk tidak mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Kita pun dengar ada hadis Nabi kata kita jangan membazir walaupun kita angkat semayang dalam sungai sekalipun. Jangan ambil air berlebih, padahal sungai itu tak ada orang punya pun kan, dan bila kita angkat semayang ni akan masuk balik dalam sungai kan. Tapi still Nabi kata kita perlu fikir apa yang kita ambil daripada dunia. Kalau tak perlu jangan ambil. Jadi itu bagi saya, selain daripada undang-undang, teknologi, tenaga alam sekitar, kesedaran manusia itu sendiri amat penting lah. Semua aspek ni boleh membantu untuk kita mencapai kehijauan. Boleh tak saya kongsi sikit? Ya. Okey, silakan. Tadi Baik. Ada apa ni? Saya masih setuju lah kalau yang kata tadi tentang berkaitan tentang kesedaran dan sebagainya. Saya juga nak minta pendapat Prof berkaitan, memang kajian kita ada memberikan pelbagai
saranan, cadangan untuk ke arah pembangunan lestari. Pada pendapat Prof, rasanya insentif yang bagaimana boleh diberikan kepada individu dan juga institusi yang berminat ke arah untuk mengangkat green teknologi. Oh, okey. Bentuk insentif. Soalan-soalan yang menarik. Kalau di bidang saya sendiri, dulu ada masa kita memperkenalkan Green Index ni, saya sendiri terlibat dalam menyediakan cadangkan Green Index tersebut. Jadi antara insentif yang kerajaan beri ialah sekiranya sesuatu bangunan tu mencapai taraf, kita ada cara untuk mengukur taraf kelestarian sebegini dan dapat persijilan daripada lembaga arkitek dan lembaga jurutera, maka dia akan dapat pelepasan cukai tertentu. Maksudnya dia invest on green building, dia boleh mendapat pelepasan cukai dan sebagainya. Dan juga kita pun sekarang ni dengar feed-in tarif. Kita biasa dengar tentang apabila seseorang itu membeli solar panel untuk rumah dia. Solar panel ni dia menghasilkan electricity dengan cara yang hijau. Jadi antara cara kerajaan menggalakkannya ialah apabila dia membeli solar panel ni, apabila dia setiap tenaga yang lebih yang digunakan dia boleh jual kepada KNP. Jadi dia boleh mendapat pendapatan dari segi itulah. Dia panggil feed-in tarif. Dia nak jual. Dia ada meter lah. Maknanya apabila solar panel kat bumbung rumah dia tu hasilkan elektrik yang lebih, dia akan masuk ke meter yang special ni, akan masuk ke TNB. TNB akan gunakan untuk menyalurkan kepada bangunan ataupun kilang lain. Jadi TNB akan bayar pada dia ataupun tolak daripada bil yang dia gunakan sebab dia masih lagi gunakan bil TNB sebab malam hari tak ada matahari kan. Jadi dia akan dapat perkhidmatan dari segi macam tu lah. Itu antara insentif dia lah. Dan segi individu pula ni, macam mana yang individu untuk galakkan, mungkin kerajaan boleh memberi, sebab produk ataupun material yang hijau ni sekarang ni masih agak mahal dari segi sebab dia produk yang jarang ada di pasaran. Contohnya bila kita beli cat pun ada cat yang hijau ataupun tidak, sebabnya definisi lestari ni dia bukan sahaja dari segi alam sekitar tapi juga kesihatan. Kebanyakan cat yang ada kita gunakan untuk bangunan kita mengandungi VOC, volatile organic component, yang boleh menyebabkan kesan jangka panjang yang tidak baik. Jadi cat yang baru contohnya dia memberi dia tidak mempunyai VOC yang tinggi tapi dia mahal sikit. So kerajaan boleh menggalakkan rakyat untuk membeli produk hijau ni dengan memberi sedikit subsidi lah ataupun bantuan kepada penggunaan produk hijau. Itu salah satu daripada ni lah. Dan dari segi bangunan-bangunan sendiri macam saya cakap tadi, dia boleh dapat pelepasan cukai. Dan kelebihan kita mengamalkan prinsip hijau ni sebenarnya boleh secara direct. Apabila kita mengamalkan amalan hijau dalam kehidupan kita, kita sendiri akan dapat keuntungan kewangan. Contohnya bila kita jimat tenaga, kita akan jimat listrik. Kita akan jimat dari segi penggunaan listrik. Yang paling mudah lah penggunaan aircon. Kalau kita letakkan di bumbung rumah kita penebat ataupun kita panggil insulation yang menyebabkan rumah kita tak begitu panas. Jadi aircon kita tak perlu bekerja dengan begitu keras. Bil elektrik kita pun sendiri akan jimat. Jadi insentif dari segi peribadi tu pun kalau kita menjimatkan air, menjimatkan elektrik, dia akan memberi pulangan yang sebegitu. Selain daripada itu mungkin banyak lagi lah contoh-contoh yang mungkin kita perlu buat kesedaran kepada masyarakat tentang banyak lagi kelebihan dari segi kesihatan, dari segi produktiviti dan sebagainya. Itulah mungkin saya boleh jawab secara ringkas lah. But it's a big issue lah. Ya, betul. Prof setuju tak kalau macam saya ni, saya suka rainwater harvesting. Oh yes. Ini satu benda yang sangat menarik. Rainwater harvesting. Rainwater harvesting ni, saya pun dah ada buat beberapa research tentang rainwater harvesting ni. Jadi Prof setuju tak kalau macam kita buat simple rainwater harvesting, kita buat di rumah kita contoh kan, ataupun kita ada
simple punya solar panel. Solar panel ni kan mahal, Prof. Ya, ya. Bukan semua orang boleh mampu beli kan. Ya, ya. Jadi kalau individu yang berminat ke arah green ni, pihak kerajaan seharusnya kalau boleh datang lihat, dan mungkin kita sebagai pengguna ataupun berminat ke arah green teknologi ni, mungkin kita boleh mendapat sedikit pelepasan cukai ataupun sebagainya, mungkin itu cadangan yang baik itu, sebab saya belum nampak lagi insentif kerajaan dari segi itulah. Yang dari segi solar panel tadi ada, memang pada awalnya dulu kerajaan ada buat program apa dipanggil 1000 megawatt solar panel, maknanya dia akan bagi subsidi untuk orang pasang solar panel di rumah, tapi saya rasa dah habis dah tu subsidi tu. Sekarang dah ada lagi. Tapi dia semakin murah lah. Tapi untuk peribadi, saya rasa kena cek dengan agensi-agensi kerajaan tertentu lah. Mungkin ada pihak-pihak, ia bukan bersifat nasional lagi lah. Contohnya dari segi rainwater tadi. Mungkin ada pihak berkuasa tempatan yang memberi pelepasan, contohnya cukai pintu ataupun cukai apa-apa benda bayaran jugalah sekiranya mereka meletakkan rainwater harvesting. The isu dia ialah kemudian adalah dari segi standard lah, sama ada apa yang dia buat tu mencapai piawai tertentu ataupun tidak. Mungkin kalau setakat dia just letak tempayan dekat ujung apa ni, cucur hujan itu, mungkin tak dapat lah kot. But ini cadangan yang sangat baik lah. Cuma yang saya nampak dia punya kekangan dia ialah dari segi piawaian, standard itu. Apakah standard yang macam mana nak beri nak laraskan standard itu supaya apabila dicapai tahap tertentu dia akan dapat cukai tersebut. Tapi itu cadangan yang baik. Mungkin juga pihak berkuasa tempatan ni kalau dia ada satu macam mungkin tank yang dijual oleh mereka, tank ni standard begini, kalau kita pasang di rumah kita mungkin kita akan dapat sedikit insentif lah kepada menarik. Sebenarnya benda-benda macam ni boleh kita boleh cadangkan sebagai pihak universiti pun sebenarnya boleh cadangkan dengan pihak kuasa tempatan. Tapi dia memerlukan usaha-usaha melobi yang berpanjangan sebab kita tahulah bukan senang kita nak ubah SOP government ni kan. Dia proses yang panjang. Kalau dalam bidang construction ni yang kalau di Kedah ni pihak kuasa tempatan cuma menggalakkan saja. Yalah, biasalah. Pihak maju baru untuk membina rainwater harvesting di rumah-rumah baru lah. Kalau dari segi dan juga kalau dari segi kontraktor pun mereka ni juga lebih kalau dari segi method of construction tu mereka lebih berminat menggunakan kaedah-kaedah yang konvensional lah. Kalau kaedah memang sebab kedai hijau ni mahal sikit bagi dia kan. Itu dia ni. Sebab tu saya sebagai Green Building Index Facilitator sebenarnya ada cara kalau kita nak reka bentuk bangunan tu dari awal lagi kita dah strategize untuk dia hijau, maka kos dia mungkin tak mahal ataupun sama dengan bangunan biasa. Tapi kalau kita dah design bangunan tu lepas baru kita nak hijaukan dia, dia dah jadi mahal. Contohnya dalam ni untuk pengetahuan semua lah, bila kita design tingkap, kalau tingkap tu kita buat besar dan menghadap matahari petang, of course lah dia punya air conditioning load akan tinggi sebab memang kita mempelawa haba masuk macam tu direct melalui bangunan kita. Tapi kalau dari awal kita design supaya tingkap yang besar ni tak menghadap matahari turun, kita menghadap ke utara ataupun ke selatan, jadi kita akan kurangkan sehingga 20 ke 30% air conditioning load. Itu tak ada kos yang tambahan. Semua cara kita reka bentuk bangunan tu daripada awal adalah telah mengambil kira alam sekitar. Jadi kalau kita nak hijaukan selepas kita, contohnya kita dah buat tingkap yang besar menghadap matahari turun, kita nak hijaukan dia, kita terpaksa beli kaca yang mahal ataupun kita terpaksa tinted dia. Jadi kos dah bertambah sebab keputusan awal kita tu tak mengambil kira perkara tersebut. Jadi memang betul lah. Dan kita punya, saya banyak dijemput menjadi penasihat bangunan hijau ni
tapi biasanya dijemput semasa bangunan tu design dah final, dah tak boleh ubah. Cuma kena boleh tambah ya, kena tambah teknologi benda yang mahal-mahal lah. Jadi itu sangat penting lah. Saya sebagai pendidik seni bina ni memang cubalah memperjuangkan supaya arkitek sendiri faham apa dia maksud bangunan hijau. Tapi pemikiran Dr. Din tu memang betul lah. Kita sebenarnya perlu kerjasama di semua daripada semua pihak lah. Kalau ada insentif lagi bagus kerajaan boleh. Kalau di Jerman memang insentif untuk diorang pakai solar panel ni sangat-sangat tinggi. Sehingga kan sekarang ni hampir 70% kegunaan elektrik diorang boleh bergantung daripada solar. Sebab daripada awal lagi kerajaan dah melabur untuk benda tersebut. Okey doktor. Saya tanya soalan akhir ni doktor ni. Ada tak pihak-pihak kerajaan ataupun NGO ni tak kiralah daripada NGO swasta ataupun kerajaan yang boleh mengekang permasalahan kelestarian kita ni? Sekarang ni kita ada kementerian, sekarang ni nama dia, sebab kementerian ni selalu berubah, Kementerian Alam Sekitar dan sumber asli dan sebagainya lah. Dia ada banyak insentif sebenarnya untuk menggalakkan pembangunan hijau ni. Selain dari itu, kita ada Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga ni yang melihat tentang dari segi pembekalan tenaga negara lah, penggunaan elektrik, penjanaan elektrik dan sebagainya. Mereka pun peka terhadap isu-isu ni, tapi still mengambil masa yang panjang. Kemudian dari segi voluntary pula, dari segi skim-skim yang sukarela, dari pihak industri macam kami di bidang alam bina, arkitek dan engineer telah mewujudkan sistem yang kita panggil Green Building Index, mana saya sendiri jadi facilitator untuk menggalakkan cara pembinaan yang lebih hijau. Maknanya kalau diorang dapat bila bangunan tu direka bentuk secara hijau dan kami beri sertifikat bangunan tu hijau, dia sekarang ni dia akan jadi premium ataupun menjadi benda yang bernilai untuk pelabur dari luar negara. Sebab pelabur dari luar negara, contohnya bila dia nak menyewa kilang di Malaysia, dia punya polisi korporat dia nak kilang tu mempunyai taraf hijau 3 bintang contohnya. Jadi dia dah sampai tahap macam tu, tapi kita punya industri sendiri masih belum receptive lah to the idea. But now sekarang ni dia menjadi premium. Kalau kita tengok kereta yang lebih mesra alam, kereta hybrid, dia ada tax incentive dia ada kelebihan dia. Dan kalau kita tengok pun ada setengah-setengah bangunan tu, kalau kereta yang hybrid yang jimatkan tenaga ni, dia akan diberi parking spot yang dekat dengan pintu mall ataupun pintu bangunan. Ni semua nak menggalakkan orang mengamalkan cara hidup yang lebih hijau lah. Dan yang paling simple contohnya, kalau satu bangunan tu dia mula menyediakan tempat parking basikal dan tempat tukar baju dan shower room untuk orang kalau orang datang bekerja naik basikal contohnya. Ini semua sangat banyak perkara-perkara yang boleh kita ambil. Dan mungkin kalau PDRM sendiri berminat, saya boleh bagi talk tentang macam mana cara untuk mengamalkan amalan hijau di kalangan organisasi balai dan sebagainya lah. Saya pernah bagi talk yang sama kepada Kementerian Pertahanan tentang bangunan hijau ni. Sebab aspek dia bukan hanya dari segi architecture ataupun sebagainya, dari banyak segi. Aktiviti anggota sendiri dan sebagainya, kesedaran, program, campaign dan sebagainya. Jadi kita recycle barang ni semua berkaitan dengan alam sekitar. Yang rainwater harvesting tadi tu mungkin saya nak sentuh sikit. Kenapa dia dikatakan hijau? Secara direct, pertamanya kita jimatkan air lah. Jimat air dan juga kita menampan, kita collect air hujan ni supaya tak terus masuk ke sungai. Bila kita sekarang ni apabila kita terangkan banyak hutan, kita buat banyak bandar, kalau dulu hujan bila jatuh ke muka bumi ni dia akan diserap oleh hutan ataupun alam semua, jadi dalam masa sejam atau 2 jam baru dia masuk ke sungai. Sekarang ni kita punya rupa bentuk bandar kita, kalau hujan turun jatuh atas tar ataupun jatuh atas konkrit terus masuk parit terus masuk sungai, itu yang jadi banjir kilat tu. Itu dari satu segi kita cuba memperlahankan kitaran air. Yang kedua, air yang kita gunakan, air syabas ataupun air puas ataupun air yang dirawat, air ni sebenarnya melepaskan karbon dioksida. Kita tak tahu macam mana air melepaskan karbon dioksida. Boleh teka tak macam mana air yang kita rawat ni sebenarnya mempunyai karbon dioksida? Boleh fikir tak? Proses dia tu macam mana? Proses dia tu macam mana? Yes, sebab proses dia. Air yang terawat ni
Bayang dia sebenarnya dirawat di tempat yang macam kilang tau. Jadi kilang ni beroperasi dengan tenaga elektrik. Mesin-mesin dia, motor dia, kemudian tu kimia yang digunakan itu semua memberi kesan pada alam sekitar. Jadi lagi banyak kita gunakan air yang terawat, lagi banyak kita memberi kesan pada alam sekitar. Kalau ni negara macam Amerika Syarikat tu, airnya dihantar dengan kereta api beratus-ratus gerabak, beratus-ratus lori ke tempat-tempat pendalaman. Jadi penghantaran tu saja menyebabkan lori, kereta api dan sebagainya menggunakan karbon dioksida, melepaskan karbon dioksida. Jadi itulah maksudnya, bukannya dalam air tu ada karbon dioksida, tapi proses merawat air tu menyebabkan penghasilan karbon dioksida. Macam Singapura juga lah doktor. Ya, merawat betul. air tu kan. Ya, cuma kalau nak lebih sihat, orang akan minum air mineral, air yang tertapis pakai towel, apa benda dan sebagainya lah. Itu je lah. Tapi doktor, air yang contoh air mineral yang kita minum lah kan, yang ditapis tu, bukan dia pun dia proses dia tu macam sama dia pakai yang betul. air dirawat. Ya, betul. Sebenarnya dia memberi kesan juga lah, tapi tadi saya cuma menjawab dari segi kesihatan kan. Alternatif dia mungkin lebih baik lah. Tapi tak pasti juga, kadang kita bukan boleh kontrol semua kilang yang buat air mineral ni. Entah dia pun ambil air payap juga, just botolkan, kita kata tahu kan. Banyak mineral sikit. Tapi Prof, kalau nak dibandingkan dengan tempat lain ni, Malaysia ni antara air terawat kita yang terbaik jugalah, sebab kita boleh minum direct daripada water tap tu kan. Kalau kita pergi ke Indonesia, Thailand, kalau kita minum water tap dia memang sakit perut lah. Betul. Kemung perut tu. Okey doktor, ni last soalan saya nak tanya. Ini dari segi pendapat doktor lah kan. Macam doktor cakap tadi, dari segi penjimatan elektrik untuk global warming apa semua ni, contohlah dalam keadaan kita sekarang ni, musim PKP kan, musim PKP ni dah confirm ramai yang stay kat rumah kecuali yang frontliner lah yang bekerja. Yang duduk di rumah ni, dengan saranan kerajaan yang memberi rebate elektrik yang rendah kepada isi rumah ni kan. So bila contohlah bayaran bil elektrik tu semakin rendah, dah tentu ramai orang yang akan menggunakan elektrik yang berlebihan. So bagi doktor lah, macam mana untuk pendapat doktor untuk mengelak benda-benda tu semua berlaku? Soalan yang sangat menarik lah. Macam saya kata sini lah, sebenarnya ia bergantung kepada kesedaran setiap orang tentang kesan kita menggunakan elektrik ataupun air berlebihan. Saya bagi satu kisah satu contoh lah. Ada satu syarikat ni, cara dia hendak mengurangkan orang menggunakan air berlebihan ni, ada banyak cara gunakan pipe yang efisien yang boleh bagi duit, seolah air tu banyak. Tapi ada satu syarikat ni, cara dia nak buat dia di atas pili basuh tangan tu, dia akan letak satu balang yang dalam tu ada ikan tau. So bila dia buka pipe tu, air tu akan surut dan ikan tu akan terkapai-kapai kelemasan lah, macam lagu Sulaiman pula. Ikan tu akan terkapai-kapai sebab air tu mungkin surut. Padahal air tu tak ada kena mengena dengan pili yang dia buka tu. Jadi air dia basuh tangan tu bukan air ikan. Tapi kesan psikologi daripada tu, bila orang buka air tu, orang akan cepat-cepat tutup. Sebab dia kesian tengok ikan tu akan mati kalau air keluar kan. Jadi kesan psikologi tu yang penting. Bila ada kesedaran yang secara direct macam tu, dia akan mempengaruhi tindak balas kita. Jadi apa yang saya cuba kaitkan di sini ialah, kalau kesedaran tu ada, kita nampak bila kita buka aircon ataupun kita gunakan kenderaan ataupun apa sajalah, dalam fikiran kita akan nampak kesan dia, ini karbon dioksida ni berapa kilo aku lepaskan kepada udara ni. Nanti apa akan jadi pada dunia ni. Kalau gambaran tu sangat jelas dalam kepala kita kan, kita akan berubah cara kita gunakan benda tersebut. Itu dari segi bagi saya approach kemanusiaan lah sangat penting lah. Kita tak boleh nak pergi setiap rumah tu kata okey, kalau kau dah jimat ni, tiba daripada kau buka kau ada satu aircon, kau pasang 2 aircon, kita akan denda kamu. Tak boleh lah macam tu. So manusia ni punya perangai susah kita nak kawal. Iyalah.
Tapi jadi masalah juga kan. Contoh macam doktor cakap buka aircon ataupun kipas. In case lah kalau musim panas dah tentu buka aircon ataupun kipas yang itu akan menjadi masalah lah. Orang kata susah nak bagi kesedaran kat orang. Dia boleh bagi. Tapi bila kita akan dapat feedback balik, sekarang ni musim marau, musim panas. Apa-apa pun air mesti nak guna banyak. Kipas ataupun aircon pun mesti nak guna banyak. So kat situ saya rasa susah jugalah kat situ. Dia soal dia bukan guna banyak sikit. Soal dia guna banyak atau sikit, tapi soalnya perlu atau tidak. Itu je. Dia boleh guna banyak kalau perlu, tak apa. Ini masalahnya kalau dia guna banyak, tak perlu. Bila dia gosok gigi, air tu biar terbuka, contohnya kan. Tak perlu sebenarnya kan. Tak perlu. Tapi kebiasaan ramai yang mengamal macam tu lah. Itulah saya kata kesedaran manusia itu sendiri yang penting. Pendidikan adalah penting. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, orang Islam ni sebenarnya kita ada asas yang sangat kuat sebenarnya untuk kita sedar benda-benda ni. Dan sangat saya cakap tadi itulah dan sebagainya. Sebenarnya pendidikan dan kesedaran sangat penting lah. Dari segi teknologi, dari segi produk dan sebagainya, itu memang ada pihak-pihak yang sedang mengusulkan kita punya alat, kenderaan semakin menghemat tenaga dan sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya kita sendiri sedar tentang kesan daripada cara penggunaan, cara hidup kita terhadap alam sekitar lah. Okay doktor, terjawab. Terima kasih doktor. Okay doktor, sebelum kami akhiri kami punya buah bicara ni, saya nak tanya sikit doktor, harapan doktor lah terhadap kelestarian alam sekitar ni, apa yang doktor nak lihat sangat? I think harapan semua orang ni. Pertama sekali ialah kita tidak membazir dalam penggunaan kita seharian. Cara hidup kita tu kita akan, contoh yang paling simple lah, kita sedar tentang sampah. Bila kita membuang sampah ni, sebenarnya banyak benda yang kita boleh recycle. Itu semua orang boleh buat, bukan orang yang ada pendidikan aja. Recycle ni sangat penting sebab kemampuan sebuah negara memproses sampah tu sebenarnya berkait rapat dengan alam sekitar. Kalau kita punya kemampuan untuk memproses sampah tu dah tepu, apa yang akan buat, jadilah orang buang dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya. Dan kita terpaksa buka tanah untuk buat tempat pengurusan sampah yang paling besar. Benda ni kita boleh kontrol secara direct. Yang paling simple sekali, kalau kita nak tengoklah negara kita ni, jalan raya kita, longkang-longkang kita ada tak sampah? Kalau ada tu maksudnya kesedaran tu belum ada. Kita belum cakap lagi pasal nak tutup Swiss bila kita tak ada dalam bilik. Belum cakap lagi soal nak mengurangkan pembaziran air. Sampah pun kita tak boleh. Itu indikator yang paling direct lah. Kalau kita dapat jaga kebersihan, dia menunjukkan kita boleh jaga benda-benda lain. Itu harapan saya, kita tengok kalau negara kita ni bersih, maknanya orang care about alam sekitar. Bila itu permulaan. Dan kita akan nampak benda-benda lain akan berubah. Tapi kalau kita masih lihat bila habis pasar malam ataupun di belakang-belakang kedai, kita tengok sungai dan longkang kita masih ada sampah, menunjukkan tak ada kesedaran pada alam sekitar, tak payah fikirlah pasal solar panel lah, pasal apalah. Ini pun benda yang basic kita tak boleh nak jaga. Macam mana kita nak jaga benda yang besar.